Syazwan Sharif dan saudari Syamirah Hanim. Baiklah, kini tibalah masa perlawanan terakhir bagi debat Piala Pengarah Kampus Visi Sains Malaysia Kampus Kesihatan bagi tahun 2016 menemukan wakil daripada Kolej Melayu Kuala Gangsa menentang perwakilan daripada Maktab Rendah Sains Muara Taiping. Dengan usul status negara berpendapatan tinggi hanya retorik politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdebatan dihulurkan kepada ahli dewan yang sudi menghadiri dan sudi untuk bersidang pada petang yang cukup indah ini. Baiklah, sebelum lidah melentik berbicara, sebelum lidah mencetik masa, mari kita ta'aruf terlebih dahulu dengan peserta-peserta di pentas akhir ini. Dan diharap agar peserta-peserta dapat untuk mencuba mikrofon yang disediakan bagi mengelak masalah teknikal kelak. Baiklah, di sebelah kanan saya memperkenalkan pasukan daripada Kolej Melayu Kuala Gangsa yang terdiri daripada Yang Berhormat Muhammad Haikal Mansor sebagai Perdana Menteri. Maafkan saya, silap orang. Memperkenalkan Muhammad Sirhan Siddiqui sebagai Perdana Menteri. Assalamualaikum dan salam perdebatan buat semua. Baiklah, terima kasih. Memperkenalkan saudara Muhammad Haikal Mansor sebagai Timbalan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Menteri Pertahanan Muhammad Zulaimin bin Zulkifli. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Baiklah, dan menteri yang tidak bersidang pada hari ini adalah Yang Berhormat Muhammad Hadi Rahimi bin Ruslin. Di sebelah kiri saya, iaitu pasukan daripada Maktab Rendah Sains Muara Taiping. Memperkenalkan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Fikri Aiman Muhammad Hizir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang. Timbalan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Raisa Kaula Hasbullah. Assalamualaikum dan salam sayang dan gadis Melayu terakhir. Gadis Melayu terakhir katanya. Baiklah, dan Menteri pertama daripada Meja Perwakilan Pembangkang Yang Berhormat Mayang Sari Lawanti bin Amran binti Amran. Assalamualaikum dan selamat bersidang wahai MRSM dan SDP. Baiklah, sedikit trivia bagi kempen debat Piala Pengarah Kampus bagi tahun 2016. Kedua-dua pasukan ini masih lagi belum tewas sepanjang perjalanan mereka ke pentas akhir. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu barisan juri yang akan mengadili pentas akhir kita pada hari ini. Yang pertama, memperkenalkan Yang Berusaha Encik Aizat bin Taib, pendebat Visi Sains Malaysia. Seterusnya, Yang Berusaha Encik Syahmi Iskandar Noli, alumni pendebat Visi Sains Malaysia. Yang ketiga, Yang Berusaha Puan Julaina alias guru daripada Maktab Rendah Sains Muara Kubang Pasu. Yang keempat, Encik Syuhardi bin Shuaib, guru daripada Maktab Rendah Sains Muara Pendang. Seterusnya, Encik Syahbudin bin Bedu, guru daripada Maktab Rendah Sains Muara Kuala Berang. Seterusnya, Yang Berbahagia Datin Nurmadia binti Abdul Rahman, guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Hajar Kalsum. Dan ketua juri kita pada petang ini, Dr. Muhammad Iqbal bin Rosadi, pendebat UMNO 9 Visi Sains Malaysia. Baiklah, dengan usul status negara berpendapatan tinggi hanya retorik politik, maka saya memberikan keizinan kepada Perdana Menteri untuk membuka kes Meja Perwakilan Kerajaan. Dipersilakan.
Warga Dewan, perlu kita sedar, dalam kehidupan ini perkara paling pahit untuk ditelan ialah kebenaran. Maka dengan saya pada hari ini selaku Perdana Menteri akan saya gagaskan satu usul baru dalam Dewan Perdebatan, iaitu status negara berpendapatan tinggi hanya retorik politik. Maka selaku Perdana Menteri pada hari ini, pertama sekali saya akan melakukan pendefinisian usul frasa demi frasa. Frasa pertama ialah status negara berpendapatan tinggi. Menurut Christine Lagarde, pengerusi IMF ataupun International Monetary Fund, dalam ucapannya di The Global Economic Forum, sesatu negara ini dikirakan sebagai berpendapatan tinggi apabila pertama, peningkatan kos sara hidup selari dengan peningkatan pendapatan, dan kedua, berlaku keseimbangan agihan pendapatan. Itu definisi frasa status negara berpendapatan tinggi. Di Malaysia ini, kerajaan menyasarkan negara kita untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020, warga Dewan sekalian. Frasa kedua pula ialah hanya retorik politik. Hanya ini bermaksud cuma, manakala retorik politik bermaksud janji-janji yang disebarkan oleh sesuatu pihak untuk mendapat undi ataupun kepercayaan daripada rakyat, warga Dewan sekalian. Namun, keadaan sekarang ini ialah selepas diberi kepercayaan, tindakan-tindakan susulan yang dilakukan tidak selari dengan matlamat janji yang digariskan, malah keadaan menjadi lebih teruk, warga Dewan sekalian. Analogi mudah saya berikan, contohnya, saya hendak pergi ke Taiping dalam masa 2 jam. Namun, perkara ini hanya retorik. Kerana apa? Kerana bila saya nak bergerak ke Taiping ini, saya singgah ke USM, saya singgah ke Wakaf Syekh dan sebagainya mewah-mewah. Dia macam tempat, warga Dewan sekalian. Dan akhirnya, saya dah sempat pun untuk sampai ke Taiping dalam masa 2 jam, warga Dewan sekalian. Itu yang kami katakan sebagai retorik, warga Dewan sekalian. Maka, pendirian kami di meja kerajaan pada hari ini ialah status negara berpendapatan tinggi hanya retorik politik, kerana tindakan-tindakan yang tidak selari dengan matlamat negara berpendapatan tinggi. Pertama, peningkatan kos sara hidup yang tidak selari dengan pendapatan, dan kedua, ketidakseimbangan agihan pendapatan. Dan dalam kedua-dua hujah kami pada hari ini, pertama kami akan terangkan ciri-ciri negara berpendapatan tinggi. Kedua, kami akan tunjukkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan, dan ketiga, kami tunjukkan kesan negatif akibat tindakan ini, warga Dewan sekalian. Dan beban bukti yang perlu digalas oleh pihak pembangkang pada hari ini ialah mereka perlu tunjukkan kepada si-isi Dewan bahawa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan selari dengan matlamat mencapai status negara berpendapatan tinggi, warga Dewan sekalian. Kronologi perdebatan di meja kerajaan amat mudah. Saya selaku yang pertama akan menyampaikan hujah pertama bahawa kata kunci peningkatan kos sara hidup tidak selari dengan pendapatan. Bangkit Timbalan Perdana Menteri pula akan menyampaikan hujah kedua bahawa kata kunci ketidakseimbangan agihan pendapatan, dan Bangkit yang ketiga akan membidas konsep dan juga penghujahan di meja pembangkang, warga Dewan sekalian. Ya, sebelum itu dipersilakan. Yang berhormat, bagaimana kita nak ukur keadaan retorik ataupun tidak retorik? Yang berhormat, telah pun kami tunjukkan kepada si-isi Dewan, retorik ini kita tunjukkan kepada anda semua. Apabila tindakan yang dilakukan oleh kerajaan ini tidak selari dengan matlamat untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, dan banyak ada masalah pendengaran di sebelah sana atau mungkin mikrofon ini tidak berfungsi dengan baik. Baiklah, saya kira baik saja. Sekarang ini, saya akan teruskan dengan hujah pertama kami bahawa kata kunci peningkatan kos sara hidup tidak selari dengan pendapatan, warga Dewan sekalian. Apakah ciri-ciri ekonomi berpendapatan tinggi? Cirinya ialah peningkatan kos sara hidup ini selari dengan peningkatan pendapatan. Dan dalam keadaan sebegini, sepatutnya walaupun kos sara hidup meningkat, ia haruslah boleh ditampung oleh rakyat, warga Dewan sekalian. Maka sepatutnya usaha kerajaan ialah untuk meningkatkan pendapatan rakyat agar rakyat mampu menampung kenaikan kos sara hidup, warga Dewan sekalian. Namun sayangnya, tindakan-tindakan kerajaan ini sebenarnya tidak selari dengan matlamat yang kita idam-idamkan, warga Dewan sekalian, untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Misalnya, kerajaan telah memperkenalkan cukai GST ataupun Government and Service Tax dengan isi tuan yang dipertua yang bersifat regresif, warga Dewan sekalian. Bagaimana ia meningkatkan kos sara hidup?
apabila cukai GST sebanyak 6% ini dikenakan kepada semua peringkat perniagaan, iaitu pengilang, pemborong, peniaga dan juga pembeli warga dewan sekalian. Dan apabila berlaku 6% ini dalam kesemua peringkat perniagaan, ia akan menjadikan harga barangan ini menjadi lebih mahal bagi dewan sekalian. Dan untuk pengetahuan anda semua, cukai GST 6% ini dikenakan terhadap keperluan asas seperti makanan dan juga kelengkapan peribadi bagi dewan sekalian. Jadi nak ataupun tidak, orang ataupun pengguna sama ada kaya atau miskin terpaksa mengeluarkan duit mereka untuk membeli barang keperluan ini bagi dewan sekalian. Dan menurut Tax Justice Network, kesan daripada peningkatan kuasa hidup ini ialah berlaku penurunan dari segi kuasa beli rakyat. Contohnya, sebelum kita melaksanakan GST, kuasa beli rakyat ialah sebanyak 30%. Manakala selepas kita menjalankan GST, kuasa beli rakyat berkurang dan menjadi sehingga tahap 12% sahaja bagi dewan sekalian. Maka kesimpulannya pada hari ini, telah kami dalam hujah ini tunjukkan tindakan-tindakan kerajaan tidak selari dengan matlamat yang digariskan bagi dewan sekalian. Maka secara kesimpulannya pada hari ini, kerajaan menyokong usul kerana tindakan-tindakan yang tidak selari dengan matlamat status negara berpendapatan tinggi bagi dewan sekalian. Niat kami di Majlis Kerajaan pada hari ini bukan untuk memurukkan pihak kerajaan Malaysia. Namun perkara inilah sebenarnya yang berlaku dan menghimpit serta membebankan rakyat negara Malaysia bagi dewan sekalian. Maka kami kira perkara ini perlu diterima dengan sebulat suara dengan hati terbuka oleh seisi dewan agar perdebatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar bagi dewan sekalian. Maka mohon mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Muhammad Sirhan Siddiqui di atas pembukaan kes di meja perwakilan kerajaan sebentar tadi. Suka untuk saya membacakan sedikit biodata daripada Muhammad Sirhan ini. Beliau bercita-cita untuk menjadi seorang penganalisis ekonomi. Beliau berasal daripada Perlis dan moto hidup beliau, biar meredah lautan api, biar meredah onak berduri, namun kita perlu cekal hati supaya kekal jati diri. Baiklah, sekarang dipersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Fikri untuk membuka kes balas di meja perwakilan pembangkang. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, Gurindam 12 Raja Haji Ali pernah menceritakan, apabila beduk istana bergaul, yang tua datang berpipih, yang capek datang bertongkat, yang pekak membakar meriam, yang berkurak memakai kulit. Semua kita, tidak kira apa bangsa mahupun status kita semua masih lagi menggalas satu perkara yang sama, iaitu nilai tanggungjawab, tuan-tuan dan puan-puan. Disebabkan pada hari ini timbulnya rasa tanggungjawab saya pada hari ini, yakin perwakilan kerajaan salah, saya hadir ke dalam Dewan Perdebatan pada hari ini dengan pembawaan status negara berpendapatan tinggi, bukan hanya retorik politik, tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan Speaker Dewan, rakan-rakan kesayangan mara perwakilan pembangkang, sahabat-sahabat pihak perwakilan kerajaan, langsung diisi warga dewan yang bersidang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam perdebatan saya ucapkan buat kesemuanya. Dewan yang mulia, mengenai usul kita pada hari ini, status negara berpendapatan tinggi hanya retorik politik, tuan-tuan dan puan-puan. Dari segi pendefinisian mereka, saya terima. Namun, dalam keadaan pada hari ini, mereka membentang usul. Mereka perlu menjawab tuntutan usul perdebatan untuk membuktikan dua perkara. Pertama, mereka perlu melakukan analisis penafian. Kedua, mereka perlu untuk melakukan analisis pembuktian. Apa yang dimaksudkan dengan analisis penafian dan pembuktian ini, tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, mereka perlu menafikan bahawa ada mekanisme lain untuk kita mengukur status berpendapatan tinggi ini. Dan kedua, mereka perlu membuktikan bahawa negara yang berpendapatan tinggi ini bukan hanya retorik politik. Namun sedar ataupun tidak, segala pembawaan konsep daripada perwakilan kerajaan hanya menyentuh mengenai berpendapatan tinggi, hanya menyentuh mengenai keadaan retorik, tuan-tuan dan puan-puan. Itu masalah yang pertama, perwakilan kerajaan. Kedua, pada hari ini pernah ataupun anda dengar
pada hari ini siapa negara yang berpendapatan tinggi, tuan-tuan dan puan-puan? Sekurang-kurangnya tunjuklah contoh kepada sisi dewan agar kita tahu siapa sebenarnya negara yang berpendapatan tinggi ini. Antaranya Amerika Syarikat, Perancis dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Ketiga, apabila pada hari ini Perdana Menteri sering mengatakan tindakan kerajaan yang tidak selari dengan maklumat. Dalam pembusingan yang beliau lakukan, keadaan tidak selari yang beliau sering sentuh, tuan-tuan dan puan-puan. Persoalannya, apakah keadaan selari itu, tuan-tuan dan puan-puan? Kedua, pernah tak mereka cerita keadaan tidak selari dari segi apa? Dan ketiga, mereka perlu tunjukkan apa kesan-kesan sekiranya kita punya pendapatan tinggi ini tidak selari dengan retorik politik. Itu masalah yang seterusnya. Keempat, tuan-tuan dan puan-puan, sasaran perdebatan pada hari ini mereka tidak letak siapa yang terlibat dalam keadaan status negara berpendapatan tinggi ini dengan retorik politik ini, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah pemimpin, adakah rakyat? Pernah ataupun tidak mereka letakkan? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira mereka membuka kepada semuanya, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, pada hari ini beliau sering mengatakan mengenai GST dan sebagainya. Namun persoalan ini saya tanyakan buat perwakilan pembangkang, apa perkaitanan dengan penambahbaikan seperti GST dan sebagainya dengan keadaan retorik? Sebab retorik ini menunjukkan keadaan kita mengeluarkan satu janji-janji dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Namun pernah ataupun tidak mereka kaitkan keadaan GST ini sebenarnya tidak menunaikan janji dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Rangkuman daripada meja perwakilan kerajaan pada hari ini, saya kira terdapat pelbagai kebincangan yang mereka lakukan sehingga kita perlu untuk menolak usul perdebatan. Mari bersama-sama kita bergerak kepada perwakilan pembangkang. Kami bermain lebih realistik pada hari ini kerana untuk membuktikan usul kami melakukan dua perkara. Pertama, analisis penafian dan kedua, analisis pembuktian. Pertama, kami akan nafikan bahawa status negara yang berpendapatan tinggi ini bukan hanya retorik politik. Saya akan tunjukkan dalam hujah pertama. Dan kedua, kami akan tunjukkan keadaan pembuktian bahawa ada mekanisme lain untuk mengukur keadaan status berpendapatan tinggi yang akan ditunjukkan oleh Datuk Raisa Kaulah sebentar lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa melengahkan masa, mari bersama-sama kita bergerak kepada hujah yang pertama. Sebelum itu sila, mana-mana. Ya bro, debat hari ni bukan kita nak cari apa mekanisme nak nilai retorik atau tidak, tapi kita nak nilai sama ada status ini menjadi retorik atau tidak. More respon. Ya, saya faham anda nak kaitkan keadaan status ini menjadi retorik ataupun tidak. Namun anda perlu tunjukkan keadaan retorik itu dengan hujah-hujah anda. Namun sepanjang pujian anda pada hari ini, anda hanya menceritakan mengenai keadaan GST di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Pernah tak mereka kaitkan keadaan GST ini sebenarnya retorik kepada rakyat di negara kita? Tidak pernah, tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa melengahkan masa, kita bergerak kepada hujah saya pertama di bawah kata kunci modal relatif. Sekali dengar mungkin pelik, biar saya fahamkan anda. Keadaan modal relatif ini saya akan buktikan kepada anda terdapat negara-negara yang berpendapatan tinggi tapi mereka ini tidak perlukan retorik politik, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka pada hari ini, pemimpin-pemimpin mereka menunaikan apa yang mereka katakan, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana pada hari ini mereka mencapai negara-negara yang berpendapatan melalui dua perkara: kuasa beli rakyat dan juga keluar masuk uang ke dalam negara, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa memerlukan keadaan janji-janji semata-mata, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, saya berikan kepada anda seperti negara Republik Perancis, yang mana pada hari ini sistem politik yang mereka gunakan adalah sistem Fifth Republic dengan izin tuanan di Pertua, yang mana Perancis pada hari ini merupakan ekonomi kelima terbesar di dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana Menteri Pertahanan mereka Jean-Marc Ayrault, yang mana mereka menjanjikan akan mencapai status negara maju menjelang tahun 2000, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada hari ini apabila menjanjikan perkara tersebut, mereka berjaya capai perkara tersebut. Mereka tidak tinggalkan keadaan janji semata-mata, tuan-tuan dan puan-puan. Buktinya mereka telah pun menyertai negara G8, iaitu negara yang berindustri peneraju pada tahun 2005. Satu lagi fakta hendak saya kongsikan. Menurut International Monetary Fund, yang bahawa pada hari ini KDNK Perancis berada di tangga yang ke-6, tuan-tuan dan puan-puan. Ini menunjukkan apa? Keadaan Perancis sekarang sebenarnya masih pun stabil. Untuk menguatkan lagi hujah, satu lagi fakta saya kongsikan. Menurut daripada USA Today, tuan-tuan dan puan-puan, pada 18 Julai 1986,
calon parti pada ketika itu tidak pernah menjanjikan kepada rakyat mereka yang mereka akan capai negara maju, negara yang berpendapatan tinggi pada tahun tertentu. Ini menunjukkan apa tuan-tuan dan puan-puan? Pada hari ini sebenarnya kita tidak perlukan pun keadaan janji-janji ini sebenarnya. Bahawa terdapat negara-negara pun yang telah melakukan perkara ini. Mereka tidak meletakkan janji-janji tapi mereka capai negara maju. Sekaligus kami tunjukkan pada hari ini status negara berpendapatan tinggi bukan hanya retorik politik. Mohon Dewan untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih ucapkan kepada Ketua Bangkang di atas pembukaan kes balas di meja perwakilan pembangkang sebentar tadi. Baiklah, sedikit info daripada saudara Fikri Aiman. Beliau berasal daripada Negeri Sembilan dan bercita-cita untuk menjadi seorang peguam sivil. Hobinya kata suka main Dota. Baiklah, sekarang dipersilakan Timbalan Perdana Menteri Saudara Muhammad Haikal Mansor untuk meneruskan pemujahan di meja perwakilan kerajaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Arif Tuan yang Dipertua, perwakilan Kerajaan Pakatan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang saya muliakan, Tuan yang Dipertua Dewan, selaku Timbalan Perdana Menteri di meja perwakilan kerajaan, akan saya lakukan gerak kerja pertama, iaitu untuk menganalisis masalah konsep dan hujah di meja perwakilan pembangkang. Seawal bangkitnya Ketua Pembangkang Tuan yang Dipertua, mereka menerima kiblat perdebatan dan juga definisi yang ingin didebatkan di meja perwakilan kerajaan. Namun sayang seribu kali sayang, apabila masuk ke dalam hujah dan kes mereka Tuan yang Dipertua, mereka sebenarnya gagal untuk bertempung dengan perwakilan kerajaan Tuan yang Dipertua Dewan. Kerana apa Tuan yang Dipertua? Kerana kata Ketua Pembangkang hari ini, mesej moral daripada pengucapan Ketua Pembangkang adalah pada hari ini perwakilan kerajaan ini nak kata untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, kita gunakan retorik politik Tuan yang Dipertua Dewan. Sedangkan hari ini perwakilan kerajaan katakan hari ini status berpendapatan negara berpendapatan tinggi ini tidak dapat sekiranya kita melakukan retorik politik Tuan yang Dipertua Dewan. Dan itulah keadaan semasa yang berlaku sekarang yang dibuktikan di meja perwakilan kerajaan. Kemudian perwakilan pembangkang terima beban bukti yang digalaskan. Pun begitu, mereka gagal untuk menjawab beban bukti, iaitu untuk menunjukkan keadaan sekarang, petunjuk-petunjuk kontemporari sekarang ini, tindakan-tindakan kerajaan dalam mencapai status negara berpendapatan tinggi ini selari dengan matlamat status berpendapatan tinggi Tuan yang Dipertua Dewan. Itu masalah yang terbesar di meja perwakilan pembangkang. Kemudian Tuan yang Dipertua, kata perwakilan pembangkang, kerajaan kena tunjukkan analisis pembuktian dan analisis penafian. Tuan yang Dipertua, ini masalah dan dosa paling besar seorang pendebat apabila mereka gagal untuk menganalisis usul hari ini, usul penilaian atau cadangan. Kerana apa? Hari ini kita sedang menilai usul ini. Ini adalah usul penilaian. Makna kata kita hanya perlu lihat status negara berpendapatan tinggi ini hanya retorik politik ataupun tidak. Tidak boleh membawa faktor-faktor lain seperti hujah ketua di meja perwakilan pembangkang Tuan yang Dipertua Dewan. Selesai masalah hujah, masalah kes di meja perwakilan pembangkang. Kita beralih kepada perwakilan kerajaan Tuan yang Dipertua Dewan. Saya seorang rakyat Malaysia dan saya juga cintakan Malaysia Tuan yang Dipertua. Maka atas dasar cinta akan saya bentangkan hujah kedua di meja perwakilan kerajaan, iaitu ketidakseimbangan agihan pendapatan Tuan yang Dipertua Dewan. Hujah ini saya akan ceritakan kepada anda apakah ciri-ciri status negara berpendapatan tinggi, kemudian apakah tindakan sekarang dan apakah kesan daripada tindakan tersebut yang akhirnya tidak selari dengan matlamat untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi Tuan yang Dipertua Dewan. Kita lihat ciri untuk mencapai
mencapai status negara pendapatan tinggi ialah menyeimbangkan agihan pendapatan, yang mana pada hari ini hasil pendapatan negara seperti daripada cukai, pelaburan dan sebagainya ini diagihkan secara adil kepada semua rakyat di Malaysia. Tuan dan Dipertua Dewan, kita lihat tindakan sekarang, bagaimana pada hari ini kerajaan mempelbagaikan sumber pendapatan. Alhamdulillah, kerajaan lakukan kutipan cukai GST, kutipan cukai pendapatan, cukai akses. Kemudian kerajaan lakukan rasionalisasi subsidi. Tuan dan Dipertua Dewan, bukan itu sahaja, kerajaan lakukan 11 langkah penstrukturan dan pengubahsuaian bajet 2016 daripada bajet fiskal kepada bajet tidak fiskal. Tuan dan Dipertua Dewan, saya bersyukur dengan usaha kerajaan hari ini. Pun begitu Tuan dan Dipertua Dewan, kita perlu menilai bagaimana keadaan tindakan ini memberi kesan kepada rakyat kita yang menjadi tulang belakang kepada negara kita, Tuan dan Dipertua Dewan. Kerana kita percaya negara ini bukan hanya diduduk oleh kerajaan tetapi rakyat kita juga, Tuan dan Dipertua Dewan. Kita lihat bagaimana berlakunya ketirisan dalam pembahagian dan pengagihan pendapatan. Bagaimana menurut Global Monetary Integrity dengan izin Tuan dan Dipertua, daripada 981.1 GDP negara berlakunya masalah ketirisan, yang mana hanya 37% daripadanya dipulangkan kepada rakyat, Tuan dan Dipertua Dewan. Bukan itu sahaja Tuan dan Dipertua. Menurut laporan daripada Rizab Antarabangsa Bank Negara, daripada kutipan cukai sehari seorang bersamaan RM19.78, pulangan kepada rakyat kita kembali seorang hanyalah sehari 0.14 sen, Tuan dan Dipertua Dewan. Ini menunjukkan bagaimana Tuan dan Dipertua Dewan dengan pendapatan yang negara ada, ia tidak memberi pulangan yang adil kepada rakyat di Malaysia, Tuan dan Dipertua Dewan. Bukan untuk menghina perwakilan kerajaan Malaysia, tetapi dengan rasa cinta. Sebab itulah saya tegur hari ini Tuan dan Dipertua Dewan. Sebelum itu dipersilakan. Ya Berhormat, anda tunjuk kesan, anda tunjuk tindakan. Pernah atau tidak kita semua dengar pada hari ini mereka kaitkan keadaan kesan dan tindakan dengan retorik politik di negara kita? Yang Berhormat, inilah keadaan retorik politik apabila tindakan dan kesan ini tidak selari dengan matlamat masa benar, iaitu untuk mencapai negara berpendapatan tinggi, Tuan dan Dipertua Dewan. Andanya permasalahan yang Berhormat, saya tunjukkan hari ini ciri ataupun ciri-ciri untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi adalah kita menyeimbangkan agihan pendapatan. Situasi sekarang tak berlaku keadaan itu. Kerana apa? Berlaku masalah ketidakseimbangan dalam pengagihan pendapatan. Jadi itulah keadaan tidak selari, Tuan dan Dipertua Dewan. Kemudian Tuan dan Dipertua, kita lihat bagaimana kesannya hari ini. Berlaku kesenjangan pendapatan boleh guna, yang mana 40% golongan paling miskin di Malaysia ini pendapatan boleh guna mereka adalah 21 kali ganda, lebih sedikit daripada 1% golongan yang paling kaya di Malaysia, Tuan dan Dipertua Dewan. Ini menunjukkan bagaimana kesan yang sangat dominan yang berlaku kepada rakyat kita disebabkan tindakan-tindakan ini. Dan bayangkan Tuan dan Dipertua Dewan, untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, rakyat kita dihimpit dengan kesusahan. Sedangkan Tuan dan Dipertua Dewan, untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, rakyat kita juga perlu selesa. Rakyat kita juga tidak perlu untuk dihimpit dengan masalah kewangan dan sebagainya, Tuan dan Dipertua Dewan. Maka Tuan dan Dipertua, di meja perwakilan kerajaan kami percaya status negara berpendapatan tinggi hanya retorik politik, kerana tindakan-tindakan yang tidak selari dengan matlamat status negara berpendapatan tinggi. Hujah pertama, peningkatan kos sara hidup yang tidak selari dengan pendapatan. Kedua, ketidakseimbangan agihan pendapatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Muhammad Haikal Mansor di atas pengujahan sebentar tadi. Sedikit info daripada Saudara Haikal. Beliau bercita untuk menjadi pakar ekonomi di Malaysia, dan asal beliau di sini ditulis, asal beliau asal dari Luh Mahfuz. Selepas roh ditiup ke perut ibu, maka lahirlah di Kuala Lumpur. Baiklah, sekarang dipersilakan Timbalan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Saudari Raisa Kaulah untuk meneruskan pengujahan di meja perwakilan pembangkang. Dipersilakan.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Delegasi Kerajaan Bangkangan, warga Dewan Persidangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdebatan buat kesemuanya. Terima kasih kerana sudi bersidang. Baiklah, saya pada hari ini premis Bangkangan tidak pernah bersetuju dengan pihak kerajaan dengan usul status negara berpendapatan tinggi hanya retorik politik, dan kami di Premis Bangkangan pada hari ini percaya status negara berpendapatan tinggi bukan hanya retorik politik yang berhormat. Maka selaku seorang timbalan Ketua Pembangkang pada hari ini, saya akan menyambung rentetan penghujaan Ketua Pembangkang kami pada hari ini yang berhormat. Sebelum itu, saya akan tunjukkan kepada anda semua apakah permasalahan di pihak kerajaan hari ini yang berhormat sekalian. Bergerak kepada timbalan Perdana Menteri pada hari ini yang berhormat sekalian, apabila mereka katakan mereka ukur keadaan retorik ini apabila tiada agihan-agihan pendapatan yang sewajarnya. Namun yang berhormat, setuju atau tidak, di Malaysia pada hari ini kita ada agihan-agihan pendapatan seperti apa? Kita ada prim yang berhormat sekalian yang diberikan kepada semua rakyat yang berhormat tanpa mengira bangsa, agama dan sebagainya yang berhormat. Maknanya wujud keadilan dalam pengagihan pendapatan itu. Yang kedua, adanya pengagihan voucher buku yang berhormat kepada mahasiswa-mahasiswa yang berhormat. Maknanya apa? Kita ada keadilan dalam pengagihan yang berhormat. Maknanya ini satu keadaan yang wajar. Tidak wujud keadaan tidak wajar di pihak kerajaan pada hari ini. Sepatutnya mereka perlu tunjukkan keadaan tidak wajar ini apabila wujud golongan-golongan yang ditindas yang tidak mendapat pengagihan pendapatan ini yang berhormat sekarang. Selesai yang pertama. Yang kedua, bergerak kepada Perdana Menteri pada hari ini apabila mereka katakan tindakan-tindakan yang tidak selari dengan matlamat. Namun yang berhormat, saya akan tunjukkan kepada anda semua usaha-usaha kerajaan dalam menuju ke arah matlamat ini yang berhormat menyebabkan apa? Ia bukan hanya retorik. Apabila usaha-usaha ini bergerak ke arah matlamat itu yang berhormat sekalian, saya akan tunjukkan kepada anda selesai pembidasan di pihak kerajaan. Baiklah, saya teruskan kepada penghujahan di pihak Bangkangan pada hari yang berhormat sekalian. Yang pertama, hari ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana keadaan status negara berpendapatan tinggi ini bukan hanya retorik apabila kita ukur melalui apa? Pertama, KDNK. Yang kedua, kita ukur melalui Indeks Pembangunan Manusia yang berhormat. Saya tunjukkan dalam penghujahan pertama saya dari sudut KDNK yang berhormat sekalian. Untuk asas pemahaman warga dewan sekalian, KDNK ini ialah untuk ukur keadaan ekonomi nasional sesebuah negara yang berhormat sekalian. Maknanya apa? Dengan adanya KDNK ini, kita dapat mengetahui keadaan ekonomi sesuatu negara ini yang berhormat sekalian. Saya akan tunjukkan kepada anda beberapa fakta kes untuk menunjukkan kepada anda semua betapa keadaan KDNK negara kita meningkat yang berhormat. Pertama, hari ini yang berhormat, kita lihat laporan Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Dalam laporannya mengatakan ekonomi Malaysia tumbuh pada kadar 4.9% pada suku kedua 2015. Dan yang kedua, menurut berita harian Jumaat, laporan Jumaat 3 Oktober 2014 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten ditunjukkan berjaya meningkatkan kadar upah dan kualiti hidup rakyat Malaysia yang berhormat sekalian. Maknanya apa? Maknanya keadaan ini mengukur keadaan ekonomi di Malaysia meningkat yang berhormat sekalian dengan adanya tindakan-tindakan kerajaan. Saya tunjukkan kepada anda tindakan apa. Contohnya pertama saya bawakan kepada anda itu tindakan dari segi penduduk yang berhormat, tindakan dari segi pelaburan yang berhormat sekalian. Bagaimana melalui pelaburan ini dapat meningkatkan keupayaan produktif negara yang berhormat sekalian. Contohnya apa? Dari segi pelaburan seperti apa? Intel, Samsung, Honda dan lain-lain yang berhormat sekalian. Dan pelaburan inilah merupakan salah satu strategi dalam program transformasi ekonomi yang berhormat sekalian. Yang mana program transformasi ekonomi ini bertujuan untuk menjadikan Malaysia merupakan negara berpendapatan tinggi pada 2020 yang berhormat sekalian. Maknanya apa? Apabila adanya berlaku peningkatan dalam KDNK, kami tunjukkan kepada anda ada tindakan dan ada peningkatan. Maknanya apa? Maknanya status negara berpendapatan tinggi ini bukan hanya retorik yang berhormat sekalian. Sebelum itu yang berhormat, saya teruskan. Yang berhormat, semua negara ada KDNK dan semua negara ada pendapatan. Soalnya hari ini, dengan keadaan KDNK yang kita ada sekarang, adakah pada akhirnya masalah peningkatan kos ini selari dengan pendapatan dan berlaku keseimbangan agihan pendapatan? Respon.
Yang berhormat, saya tunjukkan kepada anda, ya, semua negara ada KDNK. Namun bagaimana kita ukur keadaan KDNK itu meningkat ataupun berkurang. Dan saya tunjukkan kepada anda semua, bagaimana Malaysia pada hari ini, KDNK negaranya meningkat yang berhormat. Apabila kerajaan melancarkan usaha-usahanya, kerajaan menjalankan tindakan, maka KDNK itu meningkat sehingga status negara berpendapatan tinggi bukan hanya retorik yang berhormat sekali. Jelas yang berhormat? Baiklah. Yang kedua, saya teruskan lagi dengan hujah kedua itu, indeks pembangunan manusia yang berhormat. Apa itu indeks pembangunan manusia yang berhormat? Indeks pembangunan manusia ini merupakan sesuatu yang keadaan untuk ukur pencapaian purata sesuatu negara, iaitu terukur melalui 3 perkara dalam pembangunan ihsan. Itu kehidupan yang panjang dan sihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ukur melalui pendidikan. Dan yang ketiga, kita ukur melalui gaya hidup. Maknanya, anda kata adanya peningkatan indeks pembangunan manusia ini, maka kita dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi ini yang berhormat sekalian. Saya tunjukkan kepada anda, pembangunan ihsan ini merupakan salah satu rancangan PBB yang berhormat sekalian untuk mencapai negara maju, untuk mengukur keadaan negara maju itu yang berhormat sekalian. Dan hari ini kita lihat, setiap kali ada apa-apa tindakan, setiap kali apa-apa yang berlaku di Malaysia, kita ukur melalui indeks pembangunan manusia ini yang berhormat sekalian untuk ukur tindakan kerajaan itu berkesan ataupun tidak yang berhormat sekalian. Dan hari ini, kedua-dua perkara ini, KDNK negara dan indeks pembangunan manusia hari ini meningkat yang berhormat sekalian untuk menunjukkan apa? Kerajaan telah menjalankan tindakan, kerajaan memberikan usaha-usaha kepada rakyat, dan untuk ukur tindakan usaha ini berkesan atau tidak, kita ukur melalui KDNK ini meningkat dan indeks pembangunan negara ini meningkat yang berhormat sekalian. Maka rangkumannya pada hari ini saya telah tunjukkan kepada anda semua pembuktian bahawa indeks pembangunan manusia dan KDNK hari ini meningkat di Malaysia. Maknanya apa? Tindakan kerajaan selari dengan matlamat sehingga status negara berpendapatan tinggi bukan hanya retorik. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berhormat Saudari Raisa Kaula di atas pengujahan sebentar tadi. Info dari Saudari Raisa Kaula, hobi beliau adalah untuk makan. Jadi saya rasa peliklah melihat pada figura badannya yang kurus itu. Dan cita-cita beliau adalah untuk menjadi seorang juruterbang. Baiklah, sekarang kita beralih kepada sesi pembidasan. Sekarang dipersilakan Menteri Pertahanan di meja perwakilan kerajaan, Yang Berhormat Saudara Zulamin bin Zulkifli untuk meneruskan pengujahan di meja perwakilan kerajaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warga Dewan, kadang-kala dalam kita meneruskan kehidupan ke hadapan, kita juga perlu untuk berhenti, untuk menoleh ke belakang, untuk bermuhasabah. Adakah selama ini langkah kita, tindakan kita selari untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi? Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Perwakilan Kerajaan, Pakatan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang. Usul hari ini berbunyi, status negara berpendapatan tinggi hanya retorik politik. Sebab itu, hari ini kita lihat kerangka kes perwakilan kerajaan. Kami katakan, status negara berpendapatan tinggi ini hanya retorik politik apabila tindakan kerajaan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi ini tidak selari warga Dewan. Makna kata hari ini, kerajaan hanya menabur janji-janji manis, namun tindakan untuk mencapai status negara maju, negara berpendapatan tinggi, maafkan saya, ini tidak selari warga Dewan. Dan kami tunjukkan bagaimana ada kesan-kesan negatif warga Dewan. Sebab itu, hari ini kami katakan retorik politik warga Dewan. Namun, apa masalah perwakilan pembangkang? Perwakilan pembangkang ini tak faham tentang keadaan retorik politik dalam Dewan Perdebatan yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri warga Dewan. Sebab itu, timbulnya dua analisis di perwakilan mereka tentang analisis penafian dan juga analisis pembuktian. Mereka seolah-olah ingin menganggap bahawa ini merupakan usul
usul cadangan warga Dewan. Sebab itulah mereka ingin seolah-olah ingin menafikan bahawa status berpendapatan tinggi ini tidak dapat dicapai sekiranya kita menggunakan retorik politik Tuan Ibu Pertua. Fahaman ini salah warga Dewan. Kenapa? Sepatutnya apa yang perwakilan pembangkang hari ini perlu hadir, mereka perlu tunjukkan kepada kita bagaimana janji-janji manis perwakilan, janji-janji manis kerajaan untuk mencapai negara berpendapatan tinggi ini betul-betul dilaksanakan. Tindakan-tindakan kerajaan hari ini selari dengan matlamat negara berpendapatan tinggi, iaitu pertama, dengan meningkatkan kos sara hidup selari dengan pendapatan, dan yang kedua, keseimbangan dalam agihan pendapatan warga Dewan seperti mana yang dipersetujui oleh Ketua Pembangkang warga Dewan. Makna kata hari ini hujah-hujah perwakilan pembangkang perlu bercerita bagaimana tindakan kerajaan hari ini dapat mencapai matlamat negara berpendapatan tinggi warga Dewan. Sebab itu, apabila kita dengar hujah pertama mereka bercerita tentang negara Perancis boleh je mencapai negara berpendapatan tinggi tanpa menggunakan retorik politik warga Dewan. Ini fahaman yang salah. Warga Dewan, kalau betullah keadaan sebegini berlaku, sebenarnya Ketua Pembangkang ini sedang menyokong kes kerajaan. Kenapa? Hari ini apabila beliau katakan sebuah negara berpendapatan tinggi dapat dicapai tanpa berlakunya retorik politik, maknanya pendapat setujulah bahawa retorik politik ini hanya akan memberikan janji-janji manis Tuan Ibu Pertua tanpa ada tindakan untuk mencapai negara berpendapatan tinggi warga Dewan. Mungkin putera di sebelah sana boleh berada di sebelah kami meninggalkan puteri-puteri sebelah sana Tuan Ibu Pertua. Baiklah, seterusnya hari ini warga Dewan, perwakilan pembangkang hari ini hanya menanam tebu di tepi bibir warga Dewan. Kenapa? Hari ini mereka bersetuju untuk tunjukkan adanya tindakan-tindakan untuk menyebabkan peningkatan kos sara hidup selari dengan pendapatan dan juga keseimbangan agihan pendapatan. Namun dalam penghujahan mereka, apa yang mereka ceritakan ialah tentang peningkatan KDNK dan juga indeks pembangunan manusia warga Dewan. Tahukah anda, indeks pembangunan manusia ini bukan digunakan untuk menilai status negara berpendapatan tinggi ataupun tidak. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk menilai sesebuah negara sama ada ia berada dalam paras negara maju, negara membangun ataupun negara mundur warga Dewan. Sebab itu, kata yang kedua hari ini, aspek yang dinilai dalam indeks pembangunan manusia ialah tentang modal insan, pendidikan dan juga gaya hidup warga Dewan. Sebab oleh itu, apabila kriteria-kriteria negara berpendapatan tinggi yang dibawa oleh perwakilan pembangkang ini lain dan juga bercanggah dengan perwakilan pembangkang kerajaan, ini bermakna yang kedua ini telah bercanggah dengan Ketua Pembangkang. Sebab Ketua Pembangkang ini bersetuju dengan definisi yang dibawa oleh perwakilan kerajaan Tuan Ibu Pertua. Ya, sila. Yang berhormat, masalah perwakilan kerajaan pada hari ini apabila ada seolah-olah meletakkan matlamat dan janji-janji manis seolah-olah satu perkara yang bersama. Ada cerita mengenai matlamat, tapi apa janji-janji manis kerajaan yang tinggalkan? Yang berhormat, janji-janji manis tu ialah status negara berpendapatan tinggi warga Dewan. Matlamatnya ialah apabila akan berlakunya peningkatan kos sara hidup yang selari dengan pendapatan dan juga keseimbangan agihan pendapatan warga Dewan. Namun sayangnya tindakan kerajaan tidak selari dengan matlamat tersebut. Sekaligus kita boleh katakan ini hanya retorik dan juga janji-janji manis Tuan Yang Dipertua. Baiklah, kita terus kepada masalah penghujah di perwakilan mereka Tuan Yang Dipertua. Hujah pertama bercerita tentang analisis penafian. Dalam hujah ini mereka cerita kepada kita ada lagi negara lain yang tak menggunakan retorik politik dapat sahaja mencapai negara berpendapatan tinggi. Contohnya Perancis warga Dewan. Akhirnya Perancis dapat masuk kumpulan G8 dan juga KDNK mereka meningkat antara yang tertinggi di dunia warga Dewan. Sekalipun begitu, mereka tidak pernah menafikan kepada kita bagaimana negara Perancis ini tidak
sekadar retorik semata-mata, warga Dewan. Kerajaan Perancis ini tidak mengamalkan retorik politik untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, warga Dewan. Mereka hanya tunjukkan kesan-kesan tanpa ada tindakan-tindakan dilakukan oleh negara Perancis, tidak pernah membuktikan usul, warga Dewan. Hujah kedua bercerita tentang KDNK dan juga Indeks Pembangunan Manusia. Warga Dewan, hal ini saya telah katakan bagaimana walaupun meningkat setinggi mana sekalipun KDNK, tidak bermakna kita akan berlakunya peningkatan kos hidup yang selari dengan pendapatan dan juga keseimbangan agihan pendapatan. Setinggi mana pun sekalipun pendapatan sesebuah negara, andai agihan kepada rakyat tidak seimbang, tidak berguna, warga Dewan. Sekaligus negara berpendapatan tinggi tidak dapat dicapai, warga Dewan. Keseluruhannya, saya percaya kes pembangkang hari ini tidak boleh diterima Dewan, dan hari ini kita perlu percaya bahawa status negara berpendapatan tinggi hanya retorik politik. Sekian memecadang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Zulamin di atas perbahasan sebentar tadi. Untuk makluman Dewan, Saudara Zulamin merupakan satu-satunya wakil daripada negeri Kelantan, meskipun di Petas Balik ini merupakan sekolah daripada negeri Perak. Baiklah, seterusnya dipersilakan Saudari Mayang Sarilawanti untuk meneruskan perbahasan di meja perwakilan pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Saudara Perwakilan Kerajaan Kesayangan Bangkangan, pihak pembangkang khususnya warga Dewan yang bersidang. Usul pada hari ini berbunyi status negara berpendidikan tinggi, berpendapatan tinggi hanya retorik politik, warga Dewan yang mulia. Maka pada hari ini, selaku pembangkang pertama di perwakilan pembangkang, saya akan berdahkan segala kelompongan-kelompongan yang telah pun dilakukan oleh pihak kerajaan. Namun pertama sekali, beban bukti yang diminta oleh kerajaan pada hari ini mereka tuntut untuk kami tunjukkan apakah tindakan-tindakan kerajaan pada hari ini selari dengan maklumat untuk mencapai status negara maju pada tahun 2020, warga Dewan yang mulia. Maka saya kira beban bukti yang mereka minta untuk kami buktikan telah pun berjaya kami buktikan apabila bangkitnya Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi menceritakan pada hari ini bagaimana adanya tindakan-tindakan kerajaan pada hari ini untuk menjadikan negara kita ini negara yang maju, warga Dewan yang mulia. Beliau juga telah tunjukkan bagaimana pada hari ini adanya peningkatan peratusan, warga Dewan yang mulia. Maka ini yang saya kira tindakan-tindakan kerajaan untuk memastikan kita menjerumus ataupun menghala ke arah status negara berpendapatan tinggi, warga Dewan yang mulia. Namun pada hari ini, apa yang pihak kerajaan cuba untuk memanipulasi keadaan pada hari ini adalah apabila hujah-hujah mereka menunjukkan kepada kesan, warga Dewan yang mulia. Mereka tunjukkan pada hari ini bagaimana kos sara hidup ini meningkat, warga Dewan yang mulia. Maka pada hari ini kami kata Malaysia sekarang bukanlah negara yang maju lagi, warga Dewan yang mulia. Kita masih dalam keadaan negara yang membangun, warga Dewan yang mulia. Maka pada hari ini apabila ada usaha-usaha yang kerajaan lakukan untuk meningkatkan ekonomi negara agar suatu hari nanti negara kita mampu untuk mencapai status negara maju, warga Dewan yang mulia. Dengan bagaimana apabila adanya pada hari ini usaha kerajaan dalam dasar transformasi negara, bajet 2016, GST juga, warga Dewan yang mulia. Apabila GST ini diperkenalkan, memang kos sara hidup mungkin rakyat meningkat. Kerana apa? Ini adalah salah satu proses untuk negara kita mencapai status negara maju. Maka apabila capai status negara maju, kos sara hidup rakyat akan senang, warga Dewan yang mulia. Maka itu apabila mereka tuntut kami untuk buktikan. Apabila hari ini tindakan-tindakan kerajaan yang tak selari, mereka tuntut untuk kami tunjukkan tindakan. Maka kami tunjukkan tindakan. Namun apabila mereka pertikaikan untuk kami tunjukkan kesan, kami tidak mampu kerana kesan ini hanya mampu dicapai ataupun dilihat selepas negara kita mencapai status negara maju, warga Dewan sekalian. Sebelum itu silakan. Ya Bomat, anda kata semata-mata Malaysia negara membangun tidak bermakna Malaysia tidak perlu untuk menyelesaikan masalah kos hidup. Mau respon? Yang Muhammad, pada hari ini apabila kita melihatkan bagaimana usaha dan tindakan kerajaan cuba untuk
menyelesaikan masalah kos sara hidup ini, warga Dewan yang mulia. Kos sara hidup ini berlaku disebabkan ekonomi negara kita merudum, warga Dewan yang mulia. Maka apabila kerajaan tahu ada masalah sebegini, maka kerajaan melakukan pelbagai usaha dan tindakan untuk menangani masalah ini, warga Dewan yang mulia. Maka apabila adanya tindakan-tindakan ini, kos sara hidup rakyat ini pasti akan kurang ataupun pasti akan berlaku pengurangan apabila negara kita ini sudah mencapai status negara maju, warga Dewan yang mulia. Itu apa yang perwakilan kerajaan pada hari ini ingin tuntut perwakilan pembangkang buktikan. Maka pada hari ini beban bukti telah pun kami jawab. Kami telah tunjukkan tindakan-tindakan dan usaha-usaha kerajaan pada hari ini untuk menuju status negara maju, warga Dewan yang mulia. Bangkit pula Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi menceritakan mengenai agihan pendapatan yang tidak seimbang, warga Dewan yang mulia. Maka pada hari ini saya kira apabila ada usaha-usaha kerajaan ini memberi subsidi, subsidi ini mampu untuk kita kurangkan kos sara hidup rakyat, warga Dewan yang mulia. Apabila adanya beri, warga Dewan mulia, apabila pada hari ini rakyat-rakyat kita yang berpendapatan rendah akan mendapat subsidi daripada kerajaan, warga Dewan yang mulia. Maka apabila ada usaha sebegini, saya kira kerajaan masih menjalankan tanggungjawab untuk mengurangkan bebanan rakyat, warga Dewan yang mulia. Namun pada hari ini kita masih lagi dalam proses menuju negara yang maju, warga Dewan yang mulia. Maka akan ada kekangan-kekangan. Namun kekangan ini telah pun dapat diselesaikan oleh pihak kerajaan, warga Dewan yang mulia, dengan adanya beberapa usaha-usaha dan tindakan-tindakan kerajaan dalam membaik pulih ekonomi negara Malaysia, warga Dewan yang mulia. Maka apabila ditunjukkan oleh Timbalan Perdana Menteri saya sebentar tadi dalam bagaimana pada hari ini KDNK meningkat, warga Dewan yang mulia, meningkat sebanyak 45%, warga Dewan yang mulia. Maka berlaku peningkatan daripada yang sebelum ini. Maka ini menunjukkan adanya tindakan-tindakan kerajaan pada hari ini untuk membaik pulih ekonomi negara kita. Namun apabila untuk kita capai, untuk kita tahu apakah kesannya kepada rakyat, adalah hanya kita dapat lihat apabila status negara maju ataupun status negara berpendapatan tinggi itu sendiri mampu dicapai oleh negara Malaysia, warga Dewan yang mulia. Seterusnya, apabila yang Timbalan Perdana Menteri menceritakan mengenai kesan dominan kepada rakyat, warga Dewan yang mulia. Maka pada hari ini apabila mereka menceritakan mengenai kesan kepada rakyat dan sebagainya, saya kira pada hari ini rakyat negara kita ini sudah pun mendapat sebahagian subsidi dan juga pertolongan daripada pihak kerajaan untuk mengurangkan masalah-masalah yang kita hadapi pada hari ini, warga Dewan yang mulia. Seterusnya, bangkit pula Perdana Menteri Yang Berhormat menceritakan mengenai kos sara hidup yang meningkat, warga Dewan yang mulia. Maka pada hari ini saya katakan kos sara hidup meningkat apabila ekonomi kita menurun, warga Dewan yang mulia. Maka pada hari ini apabila ekonomi kita menurun, usaha-usaha yang kerajaan lakukan untuk menangani masalah ini telah pun berjaya. Apabila kerajaan Timbalan Perdana Menteri saya ini telah membuktikan bagaimana pada hari ini berlaku. Timbalan Ketua Pembangkang pada hari ini telah buktikan adanya peningkatan peratusan, warga Dewan yang mulia. Maka apabila adanya peningkatan peratusan ini menunjukkan ada tindakan-tindakan yang selari untuk mencapai matlamat negara maju itu, warga Dewan yang mulia. Oleh itu, selaku Menteri Pembangkang pertama di perwakilan pembangkang, saya ingin menegaskan kembali pembawaan kami di perwakilan pembangkang. Pada hari ini kami telah pun menjawab beban bukti yang telah pun dituntut oleh pihak kerajaan. Kami tunjukkan pada hari ini tindakan-tindakan kerajaan ini selari untuk mencapai matlamat negara, untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, warga Dewan yang mulia. Dan pada hari ini apabila Timbalan Perdana Menteri saya telah pun menceritakan mengenai KDNK, warga Dewan yang mulia, bagaimana pada hari ini beliau juga telah menceritakan mengenai indeks pembangunan manusia, warga Dewan yang mulia. Mana kedua-dua ini mampu untuk mengukur negara kita ini negara yang ke dalam keadaan bagaimana. Dan pada hari ini juga beliau telah menunjukkan adanya peningkatan peratusan, warga Dewan yang mulia. Maka apabila adanya peningkatan peratusan, maksudnya tindakan kerajaan ini selari, warga Dewan yang mulia, untuk mencapai status negara yang maju, warga Dewan yang mulia. Oleh itu, selaku pembangkang pertama di perwakilan pembangkang, saya tetap berdiri teguh di perwakilan ketua pembangkang saya untuk usul pada hari ini ditolak. Oleh itu, mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Mayang di atas perbahasan sebentar tadi. Maka berakhirlah sesi perbahasan kita pada hari ini dan kita akan beralih kepada sesi pergulungan. Bagi sesi pergulungan ini, 4 minit sahaja akan diberikan kepada mana-mana wakil bagi pihak perwakilan pembangkang dan kerajaan, iaitu daripada Menteri Pertama dan Menteri Kedua mereka untuk melakukan pergulungan. Maka dengan ini saya mempersilakan mana-mana wakil daripada perwakilan pembangkang untuk melakukan pergulungan. Dipersilakan. Dewan yang mulia,
Di dalam 4 minit terakhir pada hari ini, biar saya tunjukkan kepada sisi Dewan sekalian, kenapa perwakilan pembangkang yang perlu menang, kenapa bukan perwakilan kerajaan, tuan-tuan, puan-puan. Berdasarkan 4 huruf yang pernah saya lakukan. Pertama, B, kedua P, ketiga P dan keempat K. Mari kita bergerak pertama dari segi D, definisi perwakilan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan. Masalah perwakilan kerajaan pada hari ini apabila sebenarnya beliau gagal untuk memahamkan sisi Dewan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya, apabila pada hari ini mereka bercerita mengenai retorik politik, tuan-tuan dan puan-puan. Kata mereka pada hari ini kita ukurkan berdasarkan tindakan selari ataupun tidak. Masalahnya pada hari ini mereka perlu sedar untuk kita menilai retorik politik ini berlaku ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak boleh melihat kesan, kita tidak boleh menilai berdasarkan tindakan. Kita perlu lihat apakah pada hari ini kerajaan kita janjikan untuk melakukan perkara tersebut, kerajaan kita laksanakan ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Sebabkan pada hari inilah saya kira perwakilan kerajaan sebenarnya tidak memahami keadaan retorik, tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, mari kita bergerak dari segi penghujahan beliau. Di dalam penghujahan mereka pada hari ini, sedar ataupun tidak, segala pembuktian, segala lambakan-lambakan fakta yang mereka tunjukkan tidak pernah mereka kaitkan dengan keadaan retorik politik ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sekadar tunjukkan pada hari ini Malaysia melaksanakan tindakan GST dan sebagainya, saya kira tidak cukup untuk membuktikan bahawa hanya retorik politik, tuan-tuan dan puan-puan. Itu masalah yang mereka yang pertama. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat berdasarkan pembidasan yang dilakukan oleh perwakilan kerajaan P. Pada hari ini, pembidasan yang mereka letakkan saya kira tidak boleh diterima di dalam Dewan Perdebatan. Kerana apa? Pada saya kira mereka hanya menyentuh hujah-hujah luaran yang diberikan oleh perwakilan pembangkang. Maksudnya pada hari ini, bidasan-bidasan yang mereka lakukan tidak cukup untuk meyakinkan sisi Dewan sekalian. Dan pada hari ini, K yang terakhir, saya akan tunjukkan kepada sisi Dewan sekalian mengenai kesimpulan yang saya dapat lakukan daripada perwakilan kerajaan. Hakikatnya pada hari ini, masalah utama apabila mereka, saya yakin mereka tidak memahami usul perdebatan. Pertama dari segi definisinya, kedua dari segi penghujahannya, tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini saya kira perwakilan pembangkang bermain lebih baik. Mari bersama-sama kita berbalik kepada perwakilan pembangkang. Pada hari ini, kami yakin perwakilan pembangkang yang layak menang. Kerana apa? Pertama, berdasarkan keadaan penafian yang kami tunjukkan bahawa status negara berpendapatan tinggi hanya retorik politik, puan-puan. Kami tunjukkan bukan hanya retorik politik. Apabila kita lihat berdasarkan keadaan di luar negara, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu modal relatif, yang bagaimana pada ini saya tunjukkan kepada anda negara-negara di luar sana yang mana status negara pendapatan tingginya, tuan-tuan dan puan-puan, tidak berdasarkan retorik politik. Berdasarkan hujah kedua dan ketiga, kami melakukan analisis pembuktian, tuan-tuan dan puan-puan. Kami menilai berdasarkan keadaan KDNK kita, adakah KDNK kita pada hari ini meningkat ataupun tidak. Dan pada hari yang terakhirnya, kami tunjukkan indeks pembangunan manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Hakikatnya pembawaan perwakilan kerajaan pada hari ini sebenarnya hanya bersikap tiada perkaitanan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira tiada perkaitanan di dalam perkara-perkara dan hujah-hujah yang mereka lakukan. Hanya sekadar menunjukkan apa yang kerajaan lakukan, apa kesan-kesannya. Saya kira tidak cukup untuk menunjukkan status negara berpendapatan tinggi, hanya retorik politik. Rangkuman perdebatan pada hari ini, saya mohon kredibiliti 3/3 Dewan agar bersama-sama kita analisis siapa yang sebenarnya lebih baik di dalam membuktikan usul perdebatan. Kerana apa? Kerana saya kira pada hari ini masalah utama perwakilan kerajaan apabila mereka gagal untuk membuktikan dan memahamkan sisi Dewan sekalian mengenai usul ini. Mohon Dewan untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih ucapkan kepada saudara Fikri Aiman di atas pergulungan sebentar tadi. Maka berakhirlah ucapan di meja perwakilan pembangkang. Maka kita teruskan dengan pergulungan di meja perwakilan kerajaan. Maka dipersilakan memenuhi wakil untuk menggulung. Dipersilakan. Tuan dan Dipertua, sekiranya yang kedua suka makan, saya lagi suka makan. Makan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Tuan dan Dipertua Dewan,
Menu makanan pertama saya hari ini ialah masalah tidak bertembung perwakilan pembangkang. Hari ini Tuan dan Dipertua, kenapa saya berani untuk katakan mereka tidak bertembung? Kerana bangkitnya ketua pembangkang, mereka menerima definisi serta konsep dan kiblat perdebatan untuk didebatkan. Namun tiba-tiba bila bangun yang kedua dan ketiga, mereka membawa ajaran sesat dalam Dewan Perdebatan Tuan dan Dipertua Dewan. Mungkin tersalah sidang agaknya Tuan dan Dipertua Dewan. Kerana apa? Mereka kata hari ini nak tunjuk mekanisme untuk mencapai status berpendapatan tinggi. Akhirnya mekanisme tak tunjuk pendirian pembertukar Tuan dan Dipertua Dewan. Kemudian Tuan dan Dipertua Dewan, sedar atau tidak, janji-janji yang dicapati perwakilan pembangkang. Contohnya, mereka ingin tunjukkan analisis penafian, analisis pembuktian. Akhirnya tunjuk pasal apa? KDNK meningkat. Tuan dan Dipertua tunjuk pasal apa? Indeks pembangunan manusia. Sedangkan Tuan dan Dipertua, walaupun KDNK meningkat sekalipun, tidak menafikan agihan daripada pendapatan negara kita ini seimbang Tuan dan Dipertua Dewan, dan juga tidak menafikan kos sara hidup di Malaysia ini selari dengan pendapatan rakyat kita. Tuan dan Dipertua Dewan, menu kedua makanan saya ialah masalah pembuktian ataupun analisis retorik di meja perwakilan pembangkang. Kerana apa? Hari ini pembuktian retorik mereka mencapah-capah. Pertama, ketua pembangkang katakan hari ini mereka bersetuju untuk tengok retorik ini berdasarkan tindakan-tindakan sekarang yang tidak selari dengan matlamat. Tiba-tiba bangkit yang kedua dengan megahnya berkata untuk menilai tidak retorik, kita tengok kepada pendidikan, kepada KDNK, indeks pembangunan manusia Tuan dan Dipertua Dewan. Inilah masalah percanggahan di meja perwakilan pembangkang dan masalah analisis retorik ini yang mereka bawa sehingga pergulungan yang akhirnya mengkacau bilaukan perdebatan Tuan dan Dipertua Dewan. Kemudian Tuan dan Dipertua, masalah pemahaman isu. Kata pembangkang Tuan dan Dipertua, isu kos sara hidup ni hanya berlaku di negara membangun. Dan juga kata mereka kos sara hidup ni berlaku kerana ekonomi merudum. Tuan dan Dipertua Dewan, wah, agung sungguh hujah ini. Sedangkan Tuan dan Dipertua Dewan, negara Amerika Syarikat sendiri sebuah negara membangun yang mempunyai taraf ekonomi yang semakin meningkat dan mendapat taraf negara maju. Tuan dan Dipertua Dewan pun begitu, peningkatan kos sara hidup di negara itu semakin tinggi dan lebih tinggi daripada negara kita. Tuan dan Dipertua Dewan, jadi adakah dengan menilai peningkatan kos sara hidup itu berdasarkan ekonomi merudum ini adalah satu perkara yang relevan? Tidak, Tuan dan Dipertua Dewan. Maka inilah masalah pemahaman isu di meja perwakilan pembangkang. Selesai makan hujah-hujah perwakilan pembangkang, alhamdulillah kenyang. Di meja perwakilan kerajaan, kami percaya status negara berpendapatan tinggi hanya retorik politik kerana tindakan yang tidak selari dengan matlamat status negara berpendapatan tinggi. Tuan dan Dipertua Dewan, hari ini Tuan dan Dipertua Dewan, kami ceritakan kepada anda dalam kedua-dua hujah, kesimpulan hujah hari ini Tuan dan Dipertua, kami tunjukkan kepada anda apakah sebenarnya ciri-ciri yang diperlukan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Kemudian kami tunjukkan situasi semasa sekarang, bagaimana tindakan-tindakan kita yang tidak selari untuk mencapai negara status berpendapatan tinggi Tuan dan Dipertua, dan kami tunjukkan kesannya kepada rakyat yang menjadi tulang belakang kepada negara kita untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi Tuan dan Dipertua Dewan. Mungkin masalah ini kecil di mata perwakilan pembangkang, namun masalah inilah yang akan menampak bumi, masalah inilah yang akan menongkah langit, dan masalah inilah yang akan menghunus semesta. Maka sekian, mohon mencadang. Assalamualaikum. Sidang Dewan yang dimuliakan, dengan berakhirnya sesi pergulungan dan meja perwakilan kerajaan, maka berakhirlah sesi perdebatan kita pada hari ini. Maka sama-sama kita nantikan keputusan daripada barisan juri. Seterusnya saya serahkan semula majlis kepada pengerusi. Dewan ditangguhkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.